Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan pastinya lah topik yang menjadi pilihan kita juga masih lagi akan bercakap tentang kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ada dua tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini, iaitu topik yang menjadi pilihan kita ialah Kabinet Perpaduan Kekuatan 28 Portfolio. Dan izinkan saya memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini. Selamat datang semula kepada yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Rasdi yang merupakan penganalisis sosio-budaya dan juga merupakan profesor di UCSI. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Oi, lama kita tak berjumpa, Prof. Itulah dia. Demam pilihan raya, literally. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula. Dia ni selalu bersama kita juga, Prof, sebenarnya. Jadi selamat datang semula kepada Dr. Zukri Idris yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di PEACE. Jadi, Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik seadanya. Alhamdulillah. Baik, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, anda juga sebenarnya kami memberi ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan topik yang kita pilih hari ini. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768, kerana kami percaya anda juga mungkin ada pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan, bukan saja bersama dengan tetamu kita tetapi juga bersama dengan penonton-penonton yang sedang menyaksikan ruang bicara ketika ini. Baiklah, mungkin kita mulakan dululah dengan Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Rasdi. Kita dah pun tahu siapa Perdana Menteri kita yang ke-10 dan kita juga sudah tahu 28 Menteri Kabinet yang telah pun dilantik untuk mengetuai 28 portfolio. Dan ini merupakan sesuatu yang sebenarnya mendapat tumpuan rakyat Malaysia. Pelbagai pandangan yang dilontarkan, ada yang suka, ada yang tidak suka dan sebagainya. Tetapi pandangan Prof sendiri, apakah ini merupakan satu kabinet perpaduan yang betul-betul memenuhi semangat dan juga kehendak rakyat Malaysia secara keseluruhannya, Prof? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, saya sebenarnya amat gembira apabila saya dapati yang di-Pertuan Agong dapat membina kerajaan yang kita sebut kerajaan perpaduan, sebab ada juga terminologi penganalisis lain yang kata kerajaan campuran. Tapi tak sukalah kataan tu, baik-baik kita yang perpaduan tu lagi baik. Dan 10 tahun yang lalu semasa saya dijemput oleh ISIS Singapura untuk memberi satu ceramah tentang politik Melayu, saya dah sebut di akhir tu, saya kata saya tak nampak bahawa pembangkang boleh menerajui Malaysia dengan efektif kalau tak ada satu transition period dengan Barisan Nasional. Jadi apabila the previous government tu, kita tengok mereka sign MOU dan juga di Perak bekerjasama, maka saya rasa itu satu benda yang baik. Dan sekarang ini telah terjadi satu kerajaan yang mana ia terdiri daripada Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. So apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim berbincang untuk menubuhkan kabinet, satu perkara yang cukup menarik minat saya adalah kita tak ada news langsung pun siapa yang akan jadi kabinet, siapa itu. Cuma orang dok kata jangan lantik Datuk Seri Zahid lah apa semua, tapi kita tak ada news langsung. So bila kita tak ada news tu, saya lihat bahawa ketiga-tiga coalition yang besar tu memang very serious lah untuk menjayakan kerajaan perpaduan ni. Sebab kalau tidak akan ada leakage, bocor untuk kita tahu. Jadi saya rasa the first step about kepercayaan ke semua kumpulan politik tu dan juga pelantikan-pelantikan tu, of course mestilah berdasarkan keupayaan dan juga strategi politik. Jadi saya rasa the first step tu is very good lah untuk dijayakan. Okey, menarik bila Prof sebut tentang the first step. Mungkin Dr. Zukri, the first meeting ini pun sudah pun berlangsung, persidangan kabinet yang pertama semalam, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun telah mengumumkan beberapa perkara yang cukup menarik sebenarnya.
Dan hari ini menteri-menteri kabinet yang dilantik juga sudah pun berada di pejabat masing-masing untuk melihat apakah yang perlu mereka lakukan dalam usaha untuk membaiki dan juga memberi khidmatan yang lebih baik kepada rakyat jelata secara keseluruhannya. Tetapi antara perkara menarik yang dibangkitkan oleh dalam mesyuarat khas kabinet pertama semalam ialah pertamanya tentang jemaah menteri yang bersetuju untuk memotong gaji mereka sebanyak 20%. Itu pun mendapat perhatian yang hebat juga daripada rakyat jelata. Dan kemudiannya cabutan judi khas diturunkan dari 22 kali kepada 8 kali. Dan satu lagi ialah TPM1 mempengerusikan jawatan kuasa siap siaga banjir. Ini pun satu isu yang cukup penting. Dan satu lagi ialah tentang TPM2. Pastikan bahawa pelaksanaan bahagian perjanjian Malaysia ataupun Malaysian Agreement tahun 63 itu yang masih tergendala itu akan dilihat semula secara serius. Jadi secara keseluruhannya, apakah Dr. Zokri melihat bahawa itu antara perkara-perkara utama yang diberi perhatian yang cukup serius oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kabinet? Semestinya, terima kasih kerana mengundang saya dan Peace Malaysia. Semestinya itu adalah perkara pertama yang memperlihatkan indikator-indikator awal. Apakah sikap ataupun behavior kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyentuh tentang kepimpinan ini. Saya sebenarnya berkecenderungan untuk menyatakan bahawa dari segi teknikal perundangan perlembagaan itu sendiri, ini lebih disesuaikan sebagai kerajaan campuran. Kerajaan perpaduan itu apabila semua parti-parti politik itu membentuk kerajaan dan tidak ada pembangkang dalam konteks peperangan, dalam konteks kecemasan yang luar biasa, maka ini dibolehkan. Tetapi sekiranya ada gabungan parti-parti yang di luar daripada konteks pilihan raya itu dan masih ada pembangkang, maka itu sebenarnya dari konteks perlembagaan adalah kerajaan campuran. Berbalik kepada soalan haji sebentar tadi, seperti yang saya katakan, ini adalah indikator awal bagaimana kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ingin mengetengahkan apakah sikap pemerintahan yang ingin beliau landaskan. Ini juga timbul keperluan di mana kita hendak set the right morality compass dalam kerajaan campuran ini. Umum mengetahui sejak pilihan raya diadakan sehinggalah ditabalkan dilantik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga barisan jemaah menteri kabinet ditubuhkan, pelbagai orang kata spekulasi, pelbagai tomahan, cacian yang telah diberikan. Jadi saya rasa ini adalah peluang yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyatakan bahawa beliau masih kekal kukuh dalam agenda reformasi dan ini antara indikator awal yang boleh dilakukan dalam jangka masa yang terdekat. Dan juga ini sebenarnya satu penilaian awal di pihak rakyat untuk melihat kebolehmampuan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mencaknakan tentang agenda reformasi secara perlahan, secara konsisten dan secara berterusan. Itu antaranya lah 4 yang kita dapat seperti semalam, dan saya rasa akan berlaku lagi rombakan agenda-agenda perubahan yang lain. Sebelum saya dapatkan pandangan Prof, saya juga nak menambah satu lagi persoalan sama dengan Dr. Zokri. Kalau kita lihat daripada perkembangan yang berlaku, indikator yang sudah pun dapat kita lihat dikeluarkan, dipertontonkan. Antaranya ialah statement yang dibuat oleh Menteri Ekonomi kita sekarang ini. Dia mengatakan, Rafizi Ramli, dia mengatakan bahawa mungkin tidak sesuai sebenarnya bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekaligus memegang jawatan Menteri Keuangan. Tetapi itu yang berlaku. Tetapi kita tahu Datuk Seri Anwar juga mempunyai pengalaman yang cukup luas selaku Menteri Keuangan sebelum ini pun. Malah dia pernah diiktiraf sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia. Apakah anda melihat bahawa ini mungkin akan berubah sekiranya masa yang panjang akan diambil untuk menentukan apakah tanggungjawab Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri sekaligus sebagai Menteri Keuangan itu merupakan satu bebanan yang cukup berat sebenarnya? Kalau kita lihat dari konvensyen pemerintahan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ini bukan kali pertama Perdana Menteri menjadi Menteri Keuangan. Betul. Ya, kita lihat pada tahun setelah Datuk Seri Anwar diturunkan jawatan pada tahun 1998, Tun Mahathir juga memegang jawatan portfolio Menteri Keuangan. Datuk Seri Najib juga pernah memegang jawatan Menteri Keuangan sebagai Perdana Menteri. Jadi ini adalah satu konvensyen yang sudah pun dilazimkan. Justru perkembangan mutakhir ini saya kira hanyalah pertembungan antara
ideal politik ataupun politik yang ideal yang berlandaskan prinsip-prinsip ataupun tata kelolaan yang betul, governance, dan juga real politik, yakni situasi politik yang berada atas kedudukan dan realiti yang sebenar. Jadi inilah sebenarnya macam yang Prof katakan tadi, pelantikan timbalan Perdana Menteri yang dibahas, yang didebatkan. Jadi saya rasa ini adalah bagaimana kita melihat sama ada ideal politik itu seharusnya diperlukan dalam konteks kita tidak ada majoriti yang mudah, ataupun real politik, maknanya politik yang berasaskan realiti dan keadaan semasa. Saya merasakan pada ketika ini kita tak boleh nak nilai lagi kemampuan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar tentang Menteri Keuangan, tetapi pada ketika ini saya merasakan teori saya mengatakan bahawa disebabkan tidak ada majoriti yang mudah, Perdana Menteri amat sukar untuk menentukan jawatan Menteri Keuangan. Kita lihat daripada statement ataupun kenyataan beliau tidak mahu menjadi Menteri Keuangan. Dari segi manifesto, PH juga mengatakan sedemikian. Saudara Fizi membentangkan rang undang-undang persendirian. Jadi banyak langkah yang telah mengetatkan lagi bagaimana Menteri Keuangan ini harus disanang oleh Perdana Menteri. Jadi saya rasa ini adalah satu keadaan yang terdesak di luar kawalan, di mana kerajaan yang amat berhormat Perdana Menteri tidak mempunyai majoriti yang mudah. Jadi untuk safe seat, tidak mahu berebut dengan parti-parti komponen yang lain. Sementara ini PM lah yang memegang jawatan itu. Sementara ini kita akan lihat pada masa yang akan datang. Okey, tidak ada majoriti yang mudah Prof dan kita tahu bahawa kabinet ataupun kerajaan perpaduan ini adalah gabungan parti-parti politik yang pelbagai sebenarnya, mempunyai ideologi yang berbeza dan sebagainya. Dan untuk melihat apa yang akan berlaku dalam masa yang singkat ini mungkin tidak adil sebenarnya. Selalunya orang memberi masa sekurang-kurangnya 100 hari untuk melihat prestasi kerajaan yang dibentuk itu. Tetapi dari segi perpaduan, apakah Prof dalam hati kecil Prof merasakan bahawa sesuatu juga perlu dilakukan dalam usaha untuk mengukuhkan perpaduan di kalangan parti-parti politik yang bergabung dalam kerajaan perpaduan ini kalau mahu ianya berjaya? Alhamdulillah, moderator kita guna kerajaan perpaduan. Kawan kita kata kerajaan campuran. Saya rasa saya pun lebih suka menggunakan perkataan kerajaan perpaduan because of the symbol tu kan. I mean with due respect to the classification of social sign, saya rasa bahawa apabila disebutkan bahawa ia adalah kerajaan perpaduan, maka ia represent satu benda yang mana mementingkan kepada isu persetujuan, perpaduan, tolak ansur dan sebagainya. Kalau orang kata bahawa ini adalah suatu relationship yang susah, saya pun pelik juga. Saya baru je tulis artikel tentang perkara ini, di mana saya kata Barisan Nasional sebenarnya berdiri daripada multicultural aspect. Dia orang punya platform daripada awal adalah multicultural. Kan sejak Dato' On buat parti negara, UMNO terpaksa berkawan dengan parti-parti lain untuk buatkan satu platform multicultural. Kita tengok Pakatan Harapan, memanglah dia dah memang multicultural dengan presence of DAP dan sebagainya, walaupun dia menjadi satu benda yang kontroversial dari sudut orang-orang Melayu dan sebagainya, tapi dia multicultural. Dan kita tengok GPS sudah tentu mereka pun multicultural. Yang sebelah sana tu Bersatu dan juga PAS, dia tak multicultural, kan? Dia lebih kepada suatu kaum ataupun satu yang punya satu agama. So mustahil lah kalau kita tiga-tiga multicultural parties, walaupun dia orang bergaduh sebelum tu, tetapi asasnya adalah suatu yang sama, multiculturalism, the idea of living together, hidup bersama. Itu saya kata selalu masalah dengan kebanyakan kita katakan satu kaum yang rasa macam diugut ataupun terancam, adalah konsep berkongsi negara tu tak pernah diajar. Itu because nation building is about sharing of the nation. Macamlah kita lelaki kahwin dengan seorang perempuan, kita ada keluarga kita, dia ada keluarga dia, dan bila kita berkahwin, it is a bigger family. So that's why nation building adalah is another family, kan? So this aspect of family ni, masalah dia, kita pada awal kita hanya berteraskan kepada okeylah kita hormat antara satu sama lain dari sudut
orang kata I use the term lu gua macam itulah. You I kita practice masing-masing, jangan banyak campur pun tak apalah. But now I think we need to go one step ahead. Kita dah ada ramai orang yang berpendidikan dan kita dah tahap ekonomi, tahap infrastruktur semua dah ada. Yang kita kena pastikan adalah the idea of celebrating differences. Okey, orang kata apa, kita suka dengan orang kata apa, kepelbagaian. Seperti Siddiq Fadil kata bahawa kepelbagaian itu adalah kurniaan Tuhan. Jadi kenapa kita nak menolak kurniaan Tuhan? Nak kita saja. Jadi aspek ini saya rasa harus diberi keutamaan yang penting. Walaupun ramai rakan-rakan saya selalu bila dalam panelis ni ekonomi nombor 1. System of governance nombor 2. Tapi saya rasa kalau kita tak ada hormat, menghormati di antara satu sama lain dari sudut kita merasa orang yang lain itu adalah satu yang tinggi, orang kata giving dignity. Jadi ini aspek yang kita kena perkuatkan dari sudut pendidikan agama, semua agama lah, dan juga pendidikan sosial dalam universiti dan juga sekolah. Without two-third majority seperti apa yang doktor sebut tadi lah, apakah ini sebenarnya yang menjadi asas yang mungkin agak crucial sebenarnya, agak sensitif dalam pembentukan kabinet perpaduan ini ataupun kabinet campuran ini. Jadi apakah doktor merasakan bahawa ini juga akan menjadi satu isu yang mungkin akan memberi tekanan sebenarnya kepada kerajaan perpaduan yang sedia ada ini, sekiranya mereka gagal untuk melaksanakan apa yang dijanjikan, apa yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri? Bukan sahaja 2/3 itu menjadi landasan kepada polisi-polisi yang lain. Kalau kita lihat kronologi bagaimana orang kata langkah Sheraton itu berlaku, tidak semestinya kita sudah mencapai 2/3, tetapi dengan jumlah ahli bersatu yang keluar pada tahun 2020 itu cukup mudah untuk menuntuhkan kerajaan Tun Mahathir pada ketika itu. Justru saya melihat bahawa komposisi 2/3 ini lebih sebenarnya kepada bagaimana kestabilan dan kemandirian kerajaan itu kekal sehingga tamat tempoh. Betul, untuk kita meluluskan sesuatu akta di parlimen dan polisi, kita memerlukan majoriti yang mudah. 112 sudah cukup untuk kita meluluskan apa jua akta yang ingin dilakukan di parlimen. Namun 2/3 itu adalah satu simbol keselesaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang bagaimana polisi itu mudah untuk kita gerakkan. Saya bagi contoh, undi 18 bukan sahaja mencapai 2/3 tetapi mencapai 222 keseluruhan ahli parlimen bersetuju untuk menurunkan hak mengundi. Jadi ia satu kelulusan yang mudah untuk sesuatu polisi pada ketika itu. Justru penting bagi kita untuk mencapai 2/3, yakni 148 daripada 222 itu bukan sahaja menjamin kestabilan dan kedudukan institusi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita bukan bicara tentang individu, tetapi perjawatan Perdana Menteri itu yang harus distabilkan untuk kemandirian kerajaan. Keduanya juga kita untuk melihat bagaimana polisi-polisi, akta-akta dan undang-undang digubal dengan selesa bagi kita menambah baikkan negara kita yang sedia ada. Bila doktor sebut tentang mengubal undang-undang secara selesa dan sebagainya, tetapi apakah kita boleh menjangkakan bahawa dengan kedudukan kerajaan yang sedia ada sekarang ini, apakah mereka akan menghadapi masalah apabila membentangkan rang undang-undang di parlimen, dan mungkin juga kita lihat bahawa Bersatu dan juga PAS dalam PN itu sendiri mempunyai kekuatan yang tersendiri. Jadi apakah anda menjangkakan, doktor menjangkakan bahawa bila parlimen bersidang nanti, bila rang undang-undang itu dikemukakan ataupun dibentangkan, termasuklah mungkin bajet 2023 juga yang akan dibentangkan nanti, akan mendapat satu reaksi yang cukup hebat daripada ahli-ahli parlimen? Belanjawan 2023 ataupun rang undang-undang pembekalan negara 2023 ini akan menjadi penentu kepada keabsahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi saya tidak kira ada komplikasinya di situ, kerana kalau kita lihat belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh mantan Menteri Keuangan yang lalu juga kini berada dalam Jemaah Menteri. Jadi inilah
sebenarnya campuran ataupun perpaduan dari konteks ini, bagaimana perpaduan antara komponen-komponen yang berbeza tetapi bersetuju dengan menggunakan baseline yang sedia ada. Tetapi komplikasi akan bermula 19 Disember ini sekiranya speaker dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ingin mengadakan undi percaya ataupun undi tidak percaya. Itu sebenarnya komplikasi pertama yang harus kita lihat bersama, sama ada keabsahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu akan dibuktikan sejelas-jelasnya dengan pengundian ahli-ahli parlimen. Bukan sebenarnya bajet itu pun sudah diterangkan, belanjawan 2023 akan dibentangkan pada tahun hadapan. Jadi pada tahun ini kita selesa sedikit, tapi 19 Disember ini sebenarnya merupakan antara penentuan kepada keabsahan Perdana Menteri kita sendiri. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah Prof dan juga Doktor, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, saya ulangi lagi, gunakanlah kesempatan ini. Barangkali anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat. Jadi jangan lupa panggil kami di dua talian yang kami sediakan kepada anda seperti biasa, 0326979767, 0326979768. Kita rehat, kembali semula Ruang Bicara Perdana TV sebentar saja lagi. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Kabinet Perpaduan Kekuatan 28 Portfolio. Tadi Prof, menarik apa yang disebut oleh Zukri Idris, Dr. Zukri Idris sebentar tadi tentang 19 hari bulan Disember nanti apabila Kabinet bersidang, dan dia menyentuh bahawa itulah yang mungkin akan undi tidak percaya mungkin akan dibentangkan dan sebagainya, dan ini sebenarnya menentukan keabsahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi mungkin Prof ada pandangan berbeza dalam isu ini. Pertama kali saya dengar kata Anwar Ibrahim nak buat undi percaya. Pada 19 Disember, saya kata dekat isteri saya, awak dia tak buat bulan Februari, tunggulah dulu kan. Dia kata bagi stable dan sebagainya dan itulah. Tapi saya rasa Anwar Ibrahim ni very interesting, bukanlah nak puji ke apa ke, dari sudut kekentalan dia. First time saya masih lagi dengar lagi, ingat lagi, atau muda lagi kot, masa dia di penjara, dia kata the people will free me. Maknanya dia harapkan dia bukan harap, dia yakin bahawa rakyat akan membebaskan dia. Masa tu saya fikir, I don't know, it is not that easy to do that. Tapi ternyata dia benar. Dan kalau kita lihat juga budaya dia dalam ceramah dan juga berpolitik, saya dapat nampaklah dia punya adab Islam dan juga adab maruah manusia lah. Selain daripada orang yang lain tu, dia tak berapa hormat dari sudut itu. So saya rasa apabila beliau mengambil keputusan untuk membuatkan ujian keabsahan ini pada 19 Disember, itu adalah berdasarkan pada keyakinan beliau dan juga semangat perjuangan yang telah beliau lakukan. Dan kita tengok dia punya karisma, bagaimana dia berhubung dengan orang. Sekarang saya tengok penganalisis politik, dia nampak nombor-nombor saja. Tapi apabila kita tengok kalau dia pergi masjid dan kalau dia berinteraksi dengan orang, bagaimana dia membawa diri dia, tu saya nampak this is the element yang kita tak boleh baca dari sudut, kalau kita baca sejarah politik, kalau kita baca statistik, kita tak boleh nampak itu. This element is what we call the aura of the leader, yang boleh orang kata mengubah hati seseorang itu dan sebagainya. Jadi yang saya nak sebutkan juga bahawa keabsahan Perdana Menteri yang selalu dikatakan pada 19 Disember, sebenarnya saya tidak nampak ia sebagai keabsahan Perdana Menteri. Saya nampak bahawa itu adalah ujian kepada ahli-ahli parlimen yang telah bersatu untuk memberi satu harapan kepada rakyat Malaysia bahawa adakah mereka ini absah dari sudut mereka ini
boleh meletakkan negara melebihi kepada kepentingan pribadi dan juga malahan parti. Jadi ini adalah ujian kepada mereka, bukan ujian kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ternyata sebuah cerita dalam kitab Injil saya rasa, di mana satu askar tu dia pergi dan dikatakan jangan minum, tetapi ada beberapa orang yang minum, maka mereka ini ternyata adalah mereka yang boleh dikatakan pembelot. Maka itu adalah satu strategi peperangan yang lain. So saya rasa saya yakin bukan kepada nombor, bukan kepada parti dan sebagainya, tetapi kepada suatu keyakinan orang kata kepimpinan. Yang saya tak boleh cakap benda lain lah. Yang saya kata kepimpinan di nature of leadership yang menggunakan adab dan juga kita katakan tata cara kerja yang bernilai kepada kemanusiaan dan Islam yang boleh membawa kepada hari yang berjaya lah. Okey, kita ambil panggilan yang pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Sakawi dan ahli panel. Ya, Waalaikumsalam. Ini saya ada dua soalan. Yang pertama, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu dia ada satu ayat dia menyebut begini hari ini jadi PM, besok akan turun harga petrol. Ini yang pertama. Saya minta ahli panel ulah yang pertama itu. Yang kedua, adakah PM akan meneruskan agenda PM yang terdahulu, iaitu menaiki bajet 2023 seperti contohnya gaji kemas awam, kan dia dah bagi bonus, kita nak bagi 700 dan lain-lain lagi. Minta panel ulas dalam ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Saya nak kaitkan perkara ini dengan persoalan bersama dengan doktor lah. Memanglah kita tahu bahawa sebagai seorang Perdana Menteri mempunyai tanggungjawab yang cukup berat sebenarnya. Dan ini termasuklah kepada ahli-ahli kabinet yang memegang pelbagai portfolio yang berbeza. Tetapi saya ingin bertanya sesuatu yang direct lah selaku mereka yang berlatar belakangkan political science. Kalau kita lihat kepada barisan kabinet yang dibentuk oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri, apakah doktor melihat bahawa ianya merupakan kabinet yang baik, menarik, ataupun masih lagi mungkin ada kelompongan-kelompongan dalam pembentukan kabinet itu yang perlu dilihat dalam jangka masa yang terdekat ini, yang dalam usaha untuk memperbaikinya lagi? Kalau saya boleh direct jugalah, kita semua berdirect. Saya rasakan masih terlalu awal untuk menilai kelompongan kerana jemaah menteri dan timbalan menteri itu masih belum dilengkapkan. Dan Yang Perdana Menteri melakukannya fasa demi fasa untuk mengatakan bahawa jemaah menteri itu adil ataupun kita meletakkan sesuatu pada tempatnya itu, kita lihat kepada kepakaran seseorang individu untuk menerajui kementerian itu. Jadi di peringkat Peace Policy and Economic Affairs Center, kita mengadakan the profiling analysis kesesuaian seseorang individu menteri untuk menerajui kementerian yang telah diberikan sebentar oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi saya lihat dari segi mismatch itu kurang ataupun rendah. Maknanya kesesuaian itu, kadar kesesuaian itu sebenarnya tinggi dan diletakkan pada tempat yang sepatutnya lah. Contohnya Menteri Ekonomi mempunyai pengalaman yang luas dari segi ekonomi dan juga accountancy. Bagaimana Kementerian Wanita juga adalah seorang pemimpinan wanita yang dekat isunya dengan wanita. Jadi kesesuaian itu tinggi. Jadi di peringkat awal ini kita merasakan bahawa wujudnya peratusan keyakinan yang tinggi terhadap jemaah menteri yang telah diperkenalkan. Betul, ada seseorang dua yang dipertikaikan kedudukannya itu, tetapi itu tidak cukup untuk kita mengatakan keseluruhan jemaah itu tidak boleh mencapai objektif yang telah ditetapkan. Apapun ia masih terlalu awal. Jangan kita terburu-buru. Kita kena lihat juga komposisi timbalan menteri yang akan bukan memayungi, melengkapi dan juga membantu posisi menteri di sebuah kerajaan itu. Tetapi
apa yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengecilkan saiz kabinet, untuk mengurangkan pengelembungan perbelanjaan negara, ketika ini kita dapat lihat bagaimana kita dapat kecilkan sedikit kabinet kita supaya penjimatan negara dapat dilakukan. Sesuatu yang penting dan menarik juga, Prof, ya. Datuk Seri Anwar sendiri juga menyatakan bahawa walaupun ini merupakan satu kabinet kerajaan perpaduan, mereka yang menganggotai kabinet ini juga merupakan bukanlah orang lama keseluruhannya, tetapi ada juga watak-watak baru yang diletakkan sebagai menteri kabinet. Beliau menyatakan bahawa walaupun mereka merupakan kerajaan baru, tetapi daripada apabila Parlimen bersidang nanti, apa saja RUU yang dilihat boleh memberi manfaat baik kepada rakyat, dia akan teruskan seperti apa yang dicadangkan oleh kerajaan yang lalu. Jadi apakah Prof melihat bahawa ini satu langkah yang cukup positif sebenarnya daripada Datuk Seri Anwar sendiri? Ya, saya melihat dari sudut dimensi yang lain daripada apa yang disebutkan oleh doktor tadi, bahawa kepakaran ataupun keupayaan seseorang itu, dan itu memang satu benda yang memang expected lah, kita kata. Saya lihat bahawa penubuhan kerajaan perpaduan dan kabinet apa yang dikatakan perpaduan, maka kayu pengukurnya adalah aspek orang kata apa, kemanusiaan. Bagaimana ahli-ahli kabinet ini yang telah diberi kepercayaan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga komponen-komponen parti leadership pemimpin untuk bekerjasama dengan tim-tim yang lain yang mereka pun tak biasa. Kan? Jadi ukuran kita kata team spirit ni, semangat pasukan tu, yang bukan saja sebab kita nak main bola, tapi sebab kita nak, orang kata apa, memberi harapan kepada anak-anak kita di Malaysia ni, supaya mereka mendapat satu masa depan yang cemerlang, yang amanah, kita katakan begitu. Itu adalah satu tugas yang cukup kita katakan penting lah, bukan saja dari sudut sosial atau politik, tetapi dari, kalau kita percaya pada agama, itu adalah satu tanggungjawab kepimpinan, orang kata apa, kerohanian yang cukup tinggi. Jadi bagaimana kita merendah diri, bagaimana kita orang kata apa, bertoleransi, bagaimana kita boleh bertolak ansur antara semua. Jadi saya rasa mungkin ini adalah sesuatu yang lebih penting, sebab kepakaran apabila yang disebutkan tadi itu, kita ada civil servant, kaki tangan awam yang boleh membantu, tapi kepakaran ataupun teknologi dan sebagainya harus diimbangi oleh perasaan keihsanan. Keihsanan yang ini saya rasa tak berapa banyak orang sebut. Semua perkiraan politik, strategi politik, itu saja yang dikirakan. Tetapi kita kata aspek kemanusiaan itu, bahawasanya perkara ini bukanlah satu perkara ataupun tugas semata-mata kerja macam kita kerja tu, tetapi satu amanah yang cukup berat sebagai pemimpin kepada rakyat keseluruhan. So jadi saya rasa itu ukuran saya, bukan semata-mata sama ada dia tu ahli atau tidak dalam sesuatu portfolio tersebut. Apabila dilantik sebagai Menteri Kabinet, dan macam saya sebut tadi Dr. Zokri, mereka sudah pun memulakan tugas masing-masing hari ini, dan masing-masing juga mengeluarkan kenyataan-kenyataan tentang kementerian-kementerian yang akan apa yang kementerian akan lakukan dan sebagainya. Antara kementerian yang paling penting sekarang ini adalah yang dilihat terutamanya untuk membantu rakyat sedang menghadapi masalah, mungkin dari segi aspek ekonomi, dari segi aspek kesihatan, dan bila kita cakap tentang ekonomi, kos sara hidup yang semakin meningkat dan sebagainya, dan banyak lagi lah perkara-perkara yang berkait rapat dengan kehidupan rakyat jelata seharian ini. Jadi apakah anda melihat bahawa ini juga merupakan cabaran yang cukup hebat kepada kementerian-kementerian yang diberi tugas dan tanggungjawab secara langsung untuk melihat kebajikan rakyat Malaysia?
Benar, ada kementerian-kementerian kritikal pada ketika ini, kerana kita tahu bermulanya Januari 2023 dunia akan mengalami the economic recession secara global, dan kita harus mensiapsiagakan negara kita. Justru saya merasakan Menteri Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Industri, Perdagangan dan Antarabangsa juga antara menjadi yang kritikalnya, dan juga Kementerian Luar Bandar dan Bandar yang dirajui oleh Timbalan Perdana Menteri itu sendiri, kerana kita nak melihat kesenjangan antara kehidupan bandar dan di luar bandar, juga sesama dalam bandar, kerana kita ada miskin bandar pada ketika ini yang dihimpit kuat dengan kemelesatan ekonomi. Ini adalah antara yang menjadi fokus kita. Kalau Haji Syarkawi juga perasan, dalam sehari dua ini timbul polemik perdebatan sama ada Malaysia akan terus meratifikasi CPTPP, the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, kerana ini telah pun diratifikasi oleh Kementerian MITI yang dahulu di bawah pimpinan Yang Berhormat Azmin pada ketika itu. Sehari sebelum Parlimen dibubarkan, kita ratifikasi. Agak sedikit tergesa-gesa. Justru timbul kembali polemik sama ada kita hendak meneruskan ataupun tidak meneruskan. Jadi saya merasa di peringkat Kementerian Ekonomi sekarang yang diterajui oleh Yang Berhormat Rafizi akan melihat semula apakah keperluan mendesak untuk kita meneruskan ratifikasi ataupun tidak. Cumanya di peringkat kami, di peringkat PEACE, kita sebenarnya nanti akan status 19 pindaan undang-undang yang harus dilengkapkan bagi melayakkan kita meratifikasi CPTPP. Itu tidak diberikan dalam kenyataan kementerian. Juga apakah CBA ataupun cost benefit analysis itu telah diperhalusi sekali lagi bagi mengenal pasti sektor-sektor ekonomi yang terjejas sekiranya kita membuka negara kita di peringkat yang lebih luas. Jadi saya rasa betul apa yang Haji katakan sebentar tadi. Saya di peringkat PEACE kita melihat Menteri Ekonomi, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, dan juga Menteri Luar Bandar dan Bandar ini harus diberikan sedikit penekanan lah, kerana tugas mereka sebenarnya berat untuk menghadapi gelombang kemelesatan ekonomi pada tahun hadapan. Dan saya juga nak dapat pandangan doktor lah. Kalau kita lihat daripada perkembangan dan juga kenyataan yang dikeluarkan hari ini, Hannah Yeoh selaku Menteri Belia dan Sukan misalnya akan memperkasakan program yang telah pun sedia ada sekarang ini. Artinya dia tidak akan melakukan pembaharuan yang luar biasa di Kementerian Belia dan Sukan. Sementara YB Anthony Loke juga Menteri Pengangkutan mengatakan bahawa isu pengangkutan awam dan digitalisasi dalam perkhidmatan antara agenda utama kementerian itu, dan ECRL juga akan diteruskan. Apakah ini antara petanda-petanda baik bahawa apa yang dirancang dahulu sebenarnya akan dilaksanakan oleh kabinet ataupun kerajaan baru ini? Ini sebenarnya menarik, dan saya suka untuk relate ataupun relatekan kembali apa yang Prof Tajudin cakapkan tadi, bahawa ini sebenarnya satu ujian untuk kita meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan individu maupun kepentingan parti. Justru walaupun sesuatu inisiatif itu telah pun dilancarkan oleh pentadbiran yang dahulu, sekiranya baik kita teruskan, sekiranya lemah kita perbaiki dan kita tambah baik, bukan untuk kita menjenamakan sesuatu yang baru mengikut kehendak kita sendiri. Jadi di sinilah sebenarnya timbulnya kesedaran kementerian-kementerian ini untuk kita lihat apakah dasar-dasar yang sedia ada. Sebenarnya Malaysia ni bukan negara yang mundur, kita adalah negara yang membangun antara yang terbaik di rantau Asia dan juga dunia. Justru baseline itu sudah ada, pengangkutan awam sudah ada, tetapi perlu ditambah baik. Sistem sudah ada, tetapi perlu didigitalisasikan. Program belia ataupun rapat rakyat sudah pun ada, tetapi harus kita lihat bagaimana ROI itu masuk kepada golongan belia dengan sebetul-betulnya. Justru betul, saya bersetuju dengan Haji dan juga menteri-menteri yang Haji sebutkan tadi, bahawa kita hanya perlu menambah baik, menambahkan nilai kepada sesuatu inisiatif dan program itu agar wujud kesinambungan antara satu pentadbiran kepada pentadbiran yang lain. Barulah negara kita akan menjadi negara yang maju di masa hadapan. Okey, kita rehat buat kali terakhir dan kembali nanti ada pandangan yang ingin saya
dapatkan daripada Prof, tapi kita sabar dulu lah Prof ya. Kita rehat buat kali terakhir dan kita jumpa lagi selepas ini Ruang Bicara Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan saya pasti Prof juga sebenarnya ingin memberi komen juga, menambah sesuatu apa yang disebut oleh Dr. Zokri sebentar tadi, dan mungkin menarik juga lah Prof, kita juga selalunya kebelakangan ini memberikan tumpuan kepada Kabinet Malaysia, apa yang perlu dilakukan oleh Perdana Menteri, apa yang perlu dilakukan oleh menteri-menteri yang dilantik dalam Kabinet dan sebagainya. Kadang-kadang kita lupa apa yang perlu dilakukan oleh rakyat juga. Sebenarnya yang perlu memegang peranan untuk menjayakan setiap apa yang disusun atur oleh kerajaan. Cantik, tetapi kalau tak ada sokongan daripada rakyat, tidak akan membawa kesan sebenarnya. Prof. Ya, kalau kita lihat di waktu pandemik itu, saya amat kagum dengan yang operasi ataupun isu bendera putih tu. Yang mana kita lihat bahawa kesengsaraan rakyat tu telah dijawab oleh rakyat sendiri. Jadi saya lihat ramai rakan-rakan saya yang mungkin kerja dia begini dan begitu, tetapi tiba-tiba mereka turun padang dan sama-sama memberikan bantuan dan sebagainya. Ini satu aspek kerohanian yang cukup tinggi bagi saya. Ramai yang beranggapan kerohanian ini pada ritual agama dan sebagainya, tapi sebenarnya kerohanian adalah apabila kita membantu orang lain, sebab kita orang kata sama-sama kita dari sudut kesengsaraan dan juga untuk membaiki keadaan hidup. Jadi apabila kita lihat kabinet dan kita kata mereka kena buat ini, mereka kena buat itu, saya rasa bahawa inilah masanya bahawa kita ubah sikit cara pemikiran, di mana pimpinan menteri, jemaah menteri perlu turun ke padang untuk bermesra dengan kumpulan-kumpulan rakyat yang mana banyak NGO dan juga personality yang memang memberi suatu sumbangan yang cukup penting kepada kebaikan rakyat semua. Jadi barulah kita boleh mengatakan dengan bangga bahawa kita adalah negara yang matang, negara yang bertamadun, negara yang mempunyai adab serta jiwa bangsa, dan diharap bahawa perkara ini boleh diteruskan supaya ia akan mengatasi naratif-naratif toksik seperti naratif agama, naratif perkauman, yang mana kita go beyond perkara itu. So it's time untuk ada jemaah menteri bekerjasama dengan rakyat, dan saya harap juga rakyat memberi sokongan yang sepatutnya, yang setimpal. Tapi jangan kita terlalu memandai-mandai dari sudut menjadi backseat drivers, iaitu kata dia patut kena buat macam ni, dia kena buat macam tu. Saya rasa ini satu benda yang tidak baik. Bukan tak boleh cadang, boleh, tapi kena ada adabnya, dan juga kena tengok situasi serta konteks, dan yang lebih penting adalah untuk memberi sokongan, bukan untuk mengatakan bahawa ini tanggungjawab sepenuhnya. Yalah, gaji pun dah potong kan 20%. So kenalah juga ada orang kata pasukan sokongan daripada rakyat sendiri. Baik, Dr. Zokri, suka ataupun tidak, ianya dah jadi semacam tradisi sebenarnya dalam bila kita bercakap tentang senario politik Malaysia ini. Rakyat pun sudah penat dan muak sebenarnya dengan politik yang tidak henti-henti, dan saya percaya bahawa walaupun Datuk Seri Anwar telah pun dilantik sebagai Yang Berhormat Perdana Menteri yang ke-10, politik di kalangan parti-parti politik itu akan terus dimainkan dari masa ke semasa, dan saya percaya serangan-serangan yang bersifat pribadi dan sebagainya juga akan dilakukan mungkin oleh parti-parti politik yang mungkin tidak menyukai apa yang berlaku ketika ini. Jadi apakah anda melihat bahawa situasi sebeginilah yang sebenarnya akan memberikan satu gambaran yang tidak baik sebenarnya kepada politik Malaysia dari kacamata pemerhati-pemerhati daripada luar khususnya?
Itu benarnya daripada pemerhati luar, juga daripada pihak kami yang pembuat polisi ini. Kita melihat bagaimana perjalanan negara dalam pembentukan polisi itu menjadi lemah sekiranya banyak tumpuan dan tenaga disalurkan kepada politicking ataupun aspek menjatuhkan antara satu sama lain. Ketika kita berbicara pada ketika ini, kita melihat bagaimana Indonesia sudah menjuarai G20, bagaimana letak duduk tinggi rendah sama dengan negara-negara maju yang lain. Jiran kita Thailand menganjurkan APEC dan sebagainya. Sudah banyak negara-negara di sekeliling kita telah mengorak langkah untuk membangunkan negara mereka, tetapi kita masih lagi terlibat dalam polemik siapa yang patut menjadi Perdana Menteri, parti mana yang lebih baik memerintah dan sebagainya. Jadi di aspek pembuatan polisi, ini satu tidak yang baik. This is, kita katakan, is a regressive approach, satu langkah terkebelakang kerana kita tidak mahu melihat apa yang ada di hadapan. Betul. Seperti yang saya katakan tadi, bukan sahaja pimpinan pada ketika ini, tapi negara juga akan dilanda dengan cabaran yang begitu banyak pada tahun hadapan. Jadi kita harus lihat dari aspek yang lebih besar untuk melihat dan menilai kesiapsiagaan negara untuk menempuh gelombang ekonomi pada tahun hadapan, dan juga bagaimana isu perubahan iklim, climate change dan sebagainya, yang juga sebenarnya mengakibatkan ketidakselesaan rakyat. Kita bukan cakap tentang pembangunan hijau, tetapi banjir itu sebenarnya boleh mengeringkan juga poket kita sebenarnya kalau kita lihat dari segi pembangunan sosioekonomi. Justru saya merasakan bahawa apa jua yang telah diputuskan oleh pihak istana, kita hormati, beri peluang untuk kerajaan yang sedia ada untuk membuktikan kemampuan mereka, dan kita menyokong kerajaan pada ketika ini, dan kita biarkan proses demokrasi yang berulang 5 tahun sekali ini berlangsung dalam 4 hingga 5 tahun yang akan datang. Jadi justru kita dapat serampang dua mata. Kita dapat memulih dan membangunkan ekonomi negara, kita menyokong proses demokrasi, dan kita menambah baik kedudukan negara kita pada masa akan datang. Pada kita nak saya mencari betul-betul menjadi negara maju sebenarnya. Itu matlamat kita. Tetapi kebelakangan ini seolah-olah ialah disebabkan seperti apa yang doktor sebutlah, disebabkan oleh politiki yang tidak ada penyudahnya, itu mengakibatkan negara kita seolah-olah ketinggalan jika kita bandingkan sebagai contoh dengan jiran kita Indonesia dan Thailand. Malah Vietnam sekarang ini pun sudah berada di hadapan kalau dibandingkan dengan apa yang kita capai setakat ini. Jadi harapan Prof sendirilah dalam keadaan sekarang ini. Jadi selagi kita menganggap bahawa isu-isu yang dibangkitkan, contohnya seperti perkauman dan sekarang yang paling toksik iaitu tentang agama, sebagai satu isu politiking, kita kena pastikan bahawa ia bukan hanya satu isu politiking. Saya rasa ia satu isu yang lagi mendalam, iaitu isu apa yang saya katakan naratif Malaysia ni apa, the soul of the nation ni apa dia punya roh dia. Dan saya selalu kata bahawa kita tak mengajar bahawa kita menghargai kepelbagaian. Kepelbagaian itulah yang membawa segala macam kemewahan sosial, kemewahan politik dan juga kemewahan spiritual. Dan kalau kita nak bubuh satu benda itu yang sama, katakan hidrogen dengan hidrogen, dia tak jadi air. Kalau hidrogen dengan oksigen barulah dia jadi air kan. So this aspect of education kita tidak buat. Jadi selagi kalau kita kata ini isu politiking saja, walaupun memang betul ada banyak politiking, tetapi ada yang saya nampak bahawa ia adalah lebih fundamental daripada politiking. Dan kalau tidak diberi tumpuan, contohnya macam madrasah, apa kurikulum dia? Kalau kurikulum dia tak mengajar tentang civilization, ketamadunan dan kepelbagaian, dan bagaimana ia sekali dari sudut Islam dan juga dari sudut kejayaan seseorang pelajar tu, maka kita tidak akan menjadi apa yang dikatakan negara maju ataupun negara matang ataupun negara bertamadun. Tak akan jadi. Buatlah macam mana kabinet pun dia tak akan menjadi. Jadi asas dia adalah apakah dia roh Malaysia ni yang harus kita definisikan dalam pendidikan kita melalui pengajaran agama dan juga
pengajaran sosial yang saya rasa memang langsung tak ada, sama ada di dalam universiti ataupun di peringkat sekolah. Okey, baik, kita tinggal lebih kurang 1-2 minit saja lagi. Dr. Zokri, harapan doktor sendiri, seperti saya dan juga Prof, kita rakyat Malaysia, harapan anda sebagai rakyat Malaysia. Berbalik kepada tajuk kita pada malam ini, kekuatan 28 portfolio. Apa harapan saya dari pihak pembuat polisi adalah bagaimana 28 portfolio ini boleh memperlihatkan keterangkuman antara semua, saling kerja bersama antara satu sama lain, kerana kita tidak boleh melihat bahawa jemaah menteri ini adalah sebagai menteri yang berbeza, tetapi mereka bertindak sebagai collective responsibility, satu muafakat yang telah dipersetujui di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi ini harus diperlihatkan, tidak boleh ada serangan-serangan antara kementerian, tidak boleh ada serangan dalaman di antara pentadbiran, tetapi rakyat ingin melihat bagaimana 28 portfolio ini bekerjasama di sebalik perbezaan ideologi parti yang mereka ada, tetapi demi kepentingan negara mereka boleh bekerjasama, dan ini akan diturunkan di peringkat timbalan menteri, di peringkat setiausaha kementerian, dan akhirnya rakyat juga akan menerima tempias yang sama sekiranya kita melihat kepimpinan itu bersatu padu. Itu sebab kita katakan kepimpinan melalui tauladan. Jadi itulah sebabnya kita harapkan kepimpinan yang ada pada hari ini bersatu hati, bekerjasama untuk menempuh cabaran yang akan datang, dan insya-Allah kita akan lihat the domino effect-nya juga kepada rakyat, kerana rakyat akan menyahut apa sahaja yang mereka lihat di atas sana. Itu sahaja yang saya rasakan. Okey, menarik, dan saya ingin menambah daripada apa yang Dr. Zokri sebut. Kita juga mengharapkan bahawa rakyat juga akan menunjukkan semangat yang berbeza selepas segala-galanya sudah pun selesai. PRU 15 sudah pun selesai, pelantikan Perdana Menteri baru juga sudah pun selesai, dan pelantikan kabinet juga telah pun disempurnakan. Jadi cukup-cukuplah kita banyak-banyak bermain politik sebenarnya, kerana sekarang ini apa yang kita perlukan hanyalah kekuatan kita sendiri, kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia untuk bersatu padu dan sama-sama membina kerajaan yang sekarang ini diketuai ataupun diungguli oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi terpulanglah kepada anda untuk memberi tumpuan yang cukup serius untuk membangunkan negara kita. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, Profesor Dr. Muhammad Tajuddin dan juga Dr. Zokri Idris, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan tentunya terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.